Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazrul Kaha. Ini Agenda Awani. Kita ingin melihat bagaimana perkara penemuan vaksin 19 ini memberi impak kepada maslahat ataupun ada penawar kepada penyakit yang sudah hampir setahun melanda global ini. Jadi perspektif Islam, adakah ia satu ikhtiar yang perlu diraihkan ataupun ada beberapa perkara yang perlu diberi penjelasan lebih lanjut kerana di luar sana ramai mungkin terkeliru, mungkin ada rasa was-was dan ada juga yang agak keras menolak vaksin ini kerana ia tidak halal, ia tidak menepati hal-hal berkaitan dengan syariah dan berkaitan dengannya. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya bersama Ustaz Fawaz Fadil, konsultan syariah Telaga Biru Sedia Merhad dan juga seorang pendakwah tidak asing lagi. Assalamualaikum Ustaz Fawaz. Waalaikumsalam. Sihat Haji? Alhamdulillah Ustaz Fawaz berada di Pulau Pinang. Alhamdulillah dapat rentas negeri kerana ada kebenaran diberikan oleh pihak kerajaan pada ketika ini. Mungkin sebagai pemulaan Ustaz Fawaz, dengan penemuan vaksin 19 ini, ada beberapa negara sudah pun melakukan imunisasi kepada rakyat mereka, terutamanya di Britain ataupun di United Kingdom. Amerika Syarikat juga sudah mendapat kelulusan FDA mereka dan akan melakukan imunisasi kepada rakyat mereka, dan Malaysia dikatakan akan sampai kepada rakyat kita pada suku pertama 2021 iaitu tahun hadapan. Jadi sebagai pendakwa dan juga pakar syariah, adakah Ustaz merasakan sudah sampai maksanya penawar ini ataupun vaksin ini perlu diterima oleh rakyat di negara kita ataupun secara khususnya di kalangan umat Islam? Pandangan Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang sangat menarik. Kita sebagai ahli syariah, apabila ada isu dalam bidang perubatan, sudah tentu kita akan mengambil nasihat daripada pakar-pakar perubatan. Ya, sebab itu kata Asy-Syatibi, terdapat fatwa yang akan dipindahkan sementara kepada pakar-pakar bidang yang lain. Kemudian apabila mereka memberi keputusan, kita akan endorse. Jadi apabila kita melihat PKM dan kerajaan sendiri yang terlibat ya dalam pembelian dan juga joint venture untuk mendapatkan vaksin, ia merupakan satu pendekatan yang syar'i, pendekatan yang perlu dipuji. Kerana vaksin, walaupun kita dengar ada juga pendapat yang lain, tapi biarkan sahaja. Tapi bagi saya, ia merupakan satu pendekatan moden yang sudah diterima pakai sejak daripada revolusi ataupun kemajuan kita yang sangat mendadak. Dahulu kita pun penggunaan vaksin daripada kecil untuk mencegah penyakit cacar dan juga MAM. Itu beruk. Sekarang ini kita berhajat kepada satu vaksin yang baru yang boleh mencegah penyakit virus corona ini, yang mana memberikan satu kita katakan satu cegahan ya kepada badan kita yang boleh insya-Allah menapis dan juga dapat mengelakkan kita daripada dijangkiti. Dan ia merupakan tuntutan syarak, walaupun dikatakan dia datang bukan daripada negara Islam, tapi Islam tidak meletakkan syarat di dalam perkara duniawi ini mesti datang daripada orang Islam. Kalau kita melihat muamalat Islam dan juga sebahagian perundangan Islam, sebagainya adalah daripada amalan jahiliyah yang dikekalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah berinteraksi ya dengan dunia, walaupun dunia itu bukan datang daripada umat Islam sendiri, mungkin datang daripada Rom, mungkin datang daripada Parsi. Nabi berinteraksi dengan dunia sebab dunia ini kita berkongsi. Wal arda wada'aha lil anam. Bumi ini diletakkan untuk semua orang. Jadi sebenarnya tidak perlu timbul isu datang daripada mana, bukan negara Islam, isu yang dikatakan najis atau tidak najis. Kerana ia merupakan satu keperluan ya. Kalau kita tak namakan darurah pun ada satu keperluan al-hajah, yang mana hajah ini diperlukan oleh satu Malaysia. Maka kaedah menyatakan al-hajatul ummah tunazzalu manzilatul daruratil fardi. Keperluan umat itu dianggap sebagai satu darurah yang diperlukan oleh seorang individu. Jadi bagi pandangan saya peribadi, ia merupakan satu pendekatan yang baik dan tidak seharusnya di kalangan ahli fatwa mempunyai khilaf terhadap perkara ini, sebab Imamul Haramain menyatakan penghalangan kita terhadap ubat-ubatan yang mencegah dan merawat itu akan membawa kepada bebanan umat, dan bebanan dalam syariat itu adalah terlarang. Itu sebagai mukadimah saya. Ya. Ustaz Fawaz, ada juga yang beranggapan penemuan vaksin ini agak kata pun pantas, mengambil masa yang amat singkat, hanya setahun saja daripada mula
coronavirus 19 ini ditemui pada akhir tahun 2019 yang lalu. Kalau dari sudut klinikal, vaksin itu biasanya mengambil masa antara 5 ke 10 tahun dan untuk matang tu hampir 20 tahun. Jadi ada juga pihak-pihak terutamanya yang anti vaksin ini, terutamanya di kalangan ahli yang mungkin membuat interpretasi sempit berkaitan dengan agama tentang vaksin. Mereka merasakan mereka sangsi dan mereka menimbulkan rasa syak wasangka. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan pakar-pakar vaksinasi ataupun vaksinologi ini mengambil jalan singkat. Sebab itu dalam masa setahun, akhir 2020 ini dapat ditemukan vaksin COVID-19. Pandangan Ustaz? Ya, dalam dunia ini sains sentiasa cepat ya. Kalau kita tengok dalam dunia surgery saja, kalau setengah negara dia mampu membuat surgery dalam contohnya mata 40 minit satu patient. Di Jepun kalau katarak dia boleh buat 2 minit. So konsepnya begitu. Dalam sains dia tidak ada benda yang qat'iyat, dia sentiasa berubah. Mana dia dulu 5 tahun disebabkan desakan dan tekanan, mereka bekerja keras siang dan malam. Dia tak ada cuti siang dan malam dan bukan satu tim, banyak tim yang mereka bekerja sama. Kita lihat banyak orang negara invest dan termasuk Johnson & Johnson pun invest. Maknanya ia benda yang dilakukan secara intensif. Ya, mungkin kebimbangan itu berlaku sebab kita katakan benda ini perlu ditanya kepada pakar. Mereka yang akan menjawab. Tapi mabda' syariah ini dipanggil sebagai tahqiqul manaf. Apabila benda ini berkaitan dengan kepakaran, kita tanya doktor, betulkah diuji sehingga tidak mendatangkan kemudaratan yang besar kepada manusia apabila kita memakai vaksin ini. Mereka yang anti vaksin ini sebenarnya mereka tidak faham sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Sunnatullah telah menjadikan kita ini sains perlu dikaji dan perlu kita berani membuat kajian supaya memberi manfaat kepada dunia dan juga akhirat kita. Namun suara-suara sedemikian ini yang akan mencacatkan perkembangan sains. Sebab sains dia akan makin laju. Dalam dunia ekonomi pun makin laju. Dulu mungkin kita kontrak, kita buat satu produk ataupun kontrak ijab qabul dalam masa seminit, kemudian dalam masa 30 saat, kemudian mungkin tak sampai 30 saat dengan menggunakan sistem yang canggih. So, benda itu dia akan berlaku dengan cepat. Jadi tidak ukuran pada tempoh itu bukan satu isu. Yang penting eksperimen itu dilakukan oleh badan yang berautoriti dan diluruskan oleh mereka yang pakar-pakar. Apabila hasil itu mereka melihat tidak ada kemudaratan, barulah mereka berikan kepada orang ramai. Kalau tidak, itu tidak termasuk dalam satu kemudaratan yang besar dan itu merupakan satu pengkhianatan kepada mereka. Tapi kita apa pun kita serahkan kepada pihak yang berautoriti dalam mengenal pasti sejauh mana keberkesanan pada vaksin yang berlaku dalam tempoh setahun yang begitu cepat daripada kebiasaan. Mereka juga membuat argumen bahawa di United Kingdom dan juga di negara-negara yang sedang melakukan kajian klinikal, terutamanya untuk melihat keberkesanan vaksin ini, ada side effect. Ada dikatakan pesakit-pesakit itu mungkin tak sampai 10 orang pun yang timbul alergi, yang ada mungkin menyebabkan kematian dan sebagainya. Jadi ini juga dijadikan sebagai satu kerisauan, rasa tidak yakin kepada keberkesanan vaksin ini, terutamanya kepada orang yang akan menerima di Malaysia satu hari nanti. Jadi pandangan Ustaz bagaimana? Mereka mengambil argumen sains juga, iaitu ada kesan-kesan sampingan yang menyebabkan mereka ada alergi ataupun menyebabkan hampir kepada kematian. Mungkin kematian itu disabitkan dengan sakit-sakit kronik ataupun sakit yang sedia ada kepada pesakit yang melalui kajian klinikal tersebut. Pandangan Ustaz dan juga Fiqh Al-Mizan tentang hal ini. Ya, mizan kita memang dalam sains ini, dalam rawatan sudah pasti dia mempunyai risiko. Tapi kita mesti meminimalkan risiko tersebut. Sebab itu dalam isu ini sudah pasti bila sampai ke Malaysia, dia tidak akan diedarkan sembrono begitu. Ya. Sudah pasti mereka akan melakukan persidangan dan saya harap persidangan nanti mesti ada di kalangan ulama dan juga di kalangan ahli perubatan supaya kita dapat mensistemkan dengan baik. Supaya makna diberikan kepada orang yang memang dia boleh pakai, takut dia pun ada penyakit lain yang akan mendesak efek. Itu doktor perlu berhati-hati. Kadang-kadang benda itu berjaya, cuma cara kita memberi itu, cara kita memberi vaksin itu bukan pada orang yang tepat. Itu kadang-kadang berlaku dalam dunia perubatan. Itu benda yang makruf dari ahli perubatan. Sebab itu prinsip kita tidak menolak. Cuma kita teliti di dalam bentuk enforcement dan juga dalam bentuk pelaksanaan di kalangan rakyat Malaysia.
Yang menjadi masalah kepada mereka, mereka menjadikan kes tersebut untuk tutup pintu vaksin. Dan ini tidak betul cara pemikiran sedemikian. Kerana kita memerlukan suntikan vaksin ini untuk kita nak mencegah. Sekarang ini vaksin kita kalau mengikut Ketua Pengarah adalah social distancing. Jadi benda itu pun dia punya risiko juga tinggi sebab kita hanya mampu untuk mengelak dapat salam dan seumpama dengan dia. Tapi dengan vaksin ini kita dapat mengurangkan risiko. Jadi kalau kita ada kes kematian, ada kecuaian, ia termasuk dalam negligence, kecuaian yang perlu kita cek balik apa puncanya dan apa tindakan yang kita boleh buat dari sudut ganti rugi, pampasan dan seumpama dengan dia. Tetapi apabila pihak berkuasa yang berautoriti membuat keputusan, bagi mereka yang yakin, sila pergilah. Ya, siapa tak yakin, tak apalah, dia duduk di rumah. Tetapi itu ada high risk, ya. Ada high risk yang mana kalau tidak ada vaksin, memang dia sangat terdedah kepada jangkitan virus ini. Ya. Sementara kita menunggu ketibaan vaksin ke negara kita yang dikatakan kita sudah secure ataupun sudah mendapat jaminan lebih 30% akan diterima oleh Malaysia dalam profil COVAX yang kita tanda tangani dengan WHO dan juga syarikat farma seperti BioNTech dan juga Pfizer. Ada juga pihak terutama di kalangan ahli agama yang memuawarkan dalam media dan sebagainya agak mengecewakan. Kita dianggap takut sangat COVID ini, sedangkan COVID itu sebahagian daripada makhluk Allah seperti makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan kita sepatutnya hanya tumpukan takut itu, ketakutan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu melibatkan akidah. Jadi benda seperti ini seringkali diangkat dan pandangan Ustaz bagaimana? Ini merupakan kesalahan dalam memahami fiqhul mizan. Takut kepada Allah dalam erti ibadat. Ya, takut kepada penyakit dalam erti berjaga-jaga. Ya, sebab Allah Ta'ala yang mencipta bumi ini, kita kena berjaga-jaga daripada penyakit. Sebab itu berjaga-jaga, takut kepada penyakit ini bermakna kita mengambil langkah berjaga-jaga. Bukan yang takut daripada azab ataupun kita mengharapkan rahmatnya. Tidak ada. Penyakit itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memberikan undang-undang alam. Seperti yang kita bimbang. Kalau tak makan, kita akan mati lapar. Jadi mereka ini golongan yang lapar. Kenapa takut lapar? Jadi tak payahlah makan, takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi golongan ini apabila saya makan, dia makan. Kerana dia takut lapar. Ini yang disebut oleh orang lama, golongan yang berselaru pemikirannya. Bila makan dan minum, mereka tahu pula takut dahaga, takut lapar dan mereka tidak menganggap sebagai syirik. Begitulah dengan penyakit, kita bimbang dan takut kita ditimpa penyakit kerana dia akan menghalang kita melaksanakan tugas seharian kita. Jadi pandangan mereka ini bercanggah dengan tabiat, bercanggah dengan syariat dan bercanggah dengan konsep akal. Ini yang perlu mereka hentikan. Ya. Dari aspek itu juga elemen yang mereka bawa juga seringkali menyempitkan pemikiran dalam fiqh al-mizan. Pandangan Ustaz Fawaz apabila mereka mengatakan bahawa tak perlu takut, COVID ini makhluk, dia begitu lemah. Dan ia bertentangan dengan fakta sains dan juga perubatan. Kita lihat negara kita terpaksa lockdown. Ramai beratus juga di negara kita yang sudah meninggal. Begitu ribuan, hampir 60,000 sekarang sudah pun ada positif di peringkat global. Ribuan dan hampir jutaan yang sudah meninggal. Pandangan Ustaz, poin mereka sebegini. Saya berpendapat kita mesti seimbanglah. Seimbang di antara ketakutan dan juga pergerakan. Kalau kita keluar rumah, kita pun tak mau jangan lockdown lama sangat kan. Ekonomi akan turun tu, tapi kita mesti ikut arahan. Jadi social distancing, memakai mask, ya tidak berjabat salam, ya tidak berpelukan, itu wajib. Kerana itu adalah benda yang akan menghalang kita. Kerana kita tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW menyebarkan penyakit. La dhara wa la dhira. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebut, jangan kamu campur adukan unta yang sakit dan sihat. So, kita sebab itu kita orang yang kena corona ini diasingkan. Okay, adapun kita taklah perlu pengasingan sampai perlu lockdown dan sebagainya. Tapi kita perlu menjaga penjarakan sosial.
supaya kita dapat meringankan dan mengurangkan peningkatan corona ini. Jadi bagi mereka yang menyatakan sedemikian, mereka mungkin tersilap faham di atas undang-undang alam yang Allah Ta'ala buat ini. Sesungguhnya hujan, bumi langit tidak akan menurunkan emas. Langit tidak pernah menurunkan emas. Dia hanya menurunkan hujan, daripada hujan itulah tumbuhnya perkara-perkara yang kita inginkan. Di sini kita tegaskan bahawa langkah berjaga-jaga adalah kewajipan syar'i, cuma pendekatan perlu kita tingkatkan dari dulu aspek, jangan sampai ekonomi kita runtuh dan juga ibadat kita pun tersia-siakan. Ya. Pandangan mereka yang begitu anti vaksin juga, mereka mengatakan kita pun begitu teruja, masyarakat agak tersilap di situ kerana ketibaan vaksin ini sebenarnya tidak ada apa-apa maksud. Sedangkan kita sudah ada tawaran ataupun option dari perubatan yang sedia ada, seperti perubatan alternatif, dikatakan perubatan Islam, dengan ayat Quran, dengan hadis, kita dapat merawat pesakit kronik seperti kanser dan seumpamanya. Dan vaksin ini sebenarnya menjadi satu teori konspirasi Barat ataupun mereka yang anti-Islam. Pandangan Ustaz Fawaz? Ya, itu adalah pandangan yang tidak tepat. Memanglah Barat, dia mungkin ada konspirasi, tapi dalam masalah ubat kita tidak melihat kepada konspirasi, tapi kita melihat kepada tajribah, melihat kepada apa yang telah berlaku. Negara-negara yang tak ambil vaksin contohnya, banyak yang ditimpa penyakit-penyakit cacar, penyakit-penyakit sindrom yang sangat berbahaya, dan itu berlaku dalam negara-negara Afrika apabila ulama mereka menolak vaksin. Ya, dan ini terjadi secara hakikatnya. Sebab itu Syekh bin Bayyah, Syekh Al-Qaradawi, mereka menyatakan penggunaan vaksin ini adalah benda yang diperlukan, hatta kalau najis sekalipun dia dianggap sebagai benda darurah ada mujtama' dan juga hajat mujtama' yang boleh kita guna pakai. Sebab di zaman Rasulullah SAW, ketika sahabat disebab penyakit yang agak ganjil, Rasulullah suruh mereka minum air kencing unta. Dan kita mengetahui dalam mazhab Syafi'i, air kencing unta itu adalah najis. So, mereka minum kerana nak merawat. Di sini kita mengambil satu pendekatan bahawa apa-apa benda yang bermanfaat, walaupun datang daripada orang bukan Islam, ia adalah harus yang boleh dipakai oleh orang Islam. Tentang vaksin juga, mereka mengatakan sebahagiannya lah. Kalau vaksin ada ataupun ubat ada di sekitar kita, di kalangan kita, boleh dibekalkan oleh klinik, hospital dan Kementerian Kesihatan. Tetapi kalau Allah tidak mahu menyembuhkan, pastinya sakit itu mesti ada lagi dalam badan pesakit tersebut. Jadi kenapa kita begitu teruja dengan ketibaan vaksin ini? Allah. Ini adalah kefahaman kumpulan-kumpulan yang sudah berlaku di zaman dahulu. Kumpulan Jabariyah yang mereka melihat kita ini tidak ada ikhtiar langsung. Dan tidak ada usaha. Sedangkan Allah Ta'ala memberi kita usaha. Dan Allah Ta'ala disebut dalam hadis apabila menurunkan penyakit mesti ada ubatnya. Dan ini zaman berzaman. Sebab ubat ini bukan isu pensyariatan semata-mata, dia adalah isu kemanusiaan. Mana sebelum datangnya Rasulullah SAW, perubatan ini sudah wujud. Ya, daripada Greek, Yunani. Jadi, ia bukan isu agama saja semata-mata, tapi dia isu kemanusiaan. Seperti mana kita perlukan makanan, seperti itu kita perlukan ubat. Jadi penolakan terhadap perkara-perkara ini dengan hanya diserahkan kepada Allah, itu kefahaman yang salah dari sudut akidah dan juga syariah. Al-Mizan menuntut kita seimbangkan al-akhdhu bil asbab dengan akidah. Kalau tidak, kenapa kita perlu bekerja? Kita tidak perlu bekerja di zaman COVID-19 ini. Kita tunggu hanyalah langit menurunkan makanan dan minuman, ya, bumi mengeluarkan dia punya sumber dia, laut mengeluarkan makanan-makanannya, dan kita hanya duduk di rumah tanpa berusaha. Sebab itu saya katakan kumpulan ini berlakunya tanakut, iaitu percanggahan pemikiran. Yang sebelah ni mereka ambil usaha, yang ni mereka tidak ambil usaha. Hatta tidur pun mereka tidur. Sedangkan kita tidak perlu tidur. Beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. Tetapi kita tidur juga untuk merehatkan badan kita. Ini di antara perkara-perkara yang saya rasa daripada zaman dulu sampai sekarang akan wujud zaman ini berterusan walaupun beratus tahun kerana salah faham mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan vaksin yang tidak diperakui halal, dan itu menjadi polemik juga. Ramai pemimpin agama
pimpinan politik yang berteraskan agama membuat kenyataan kita perlu terima dahulu vaksin yang halal barulah diberi imunisasi kepada umat Islam kerana ia menimbulkan rasa was-was tidak halal dan tidak patut diwajibkan kepada umat Islam. Pandangan Ustaz, kalau sebegini. Okeylah, untuk vaksin kita tidak perlu letak logo halal. Itu memang makruf di kalangan JAKIM dan juga di kalangan ahli perubatan. Kita punya banyak ubat-ubat yang di hospital tak ada logo halal. Dan tidak perlu benda itu untuk logo halal. Kita bukan nak makan hari-hari, ketika sekali sahaja. Okey, jadi tidak perlu kepada logo halal. Logo halal itu untuk kita nak ikhtiar dan untuk perniagaan kita, untuk orang yakin. Adapun ini bukan kita nak berniaga, kita nak bagi perkhidmatan yang memang dari klinik pun akan jual, tapi dia bukan matlamat asal vaksin adalah untuk perniagaan, dia adalah untuk rawatan, tak ada mengena apa dengan istilah apa nama dia panggil apa, tunggu dapat logo halal, itu hanya akan mentertawakan dunia saja. Ya. Pandangan Ustaz Fawaz berkaitan dengan status dan juga tindakan-tindakan di kalangan pimpinan Islam, pimpinan agama, badan-badan berkaitan dengan agama, media-media yang bertanggungjawab dalam hal vaksin ni. Apa pandangan Ustaz supaya kita lebih proaktif, kita lebih bukan terbuka tetapi berhati-hati kerana kita mahukan ia lebih orang kata pun dapat menjadi penawar, bukan menjadi mudarat lebih buruk. Dan kita lihat bagaimana negara-negara lain seperti rakan kita di Singapura, Majlis Agama Islam Singapura membuat fatwa dengan begitu pantas, cepat dan straightforward. Jika ia menjadi satu yang akan menjadi penawar, fatwa dibenarkan. Jadi pandangan Ustaz tentang hal ini. Sebenarnya benda ni hakikatnya tidak berhajat kepada fatwa, ya. Sebab dia adalah maqam darurah. Dipanggil al-darurah la tahtaju ila dalil. Dalam keadaan darurah tidak berhajat kepada dalil dan fatwa. Kalau kita melihat daripada sudut aspek lah, tapi kita perlukan fatwa untuk ketenangan, ya. Sebab itu kata ulama al-darurah la tahtaju ila dalil. Apatah lagi hajatul ummah yang sama kedudukan dengan darurah. Jadi saya kagum dengan Singapura dan awal sebelum Singapura, Mufti Kedah ya, Syekhuna Al-Fadhil Syekh Ustaz Fadil Awang ya, sudah mengeluarkan penerangan dia supaya orang Islam menerima vaksin. Jadi fatwa di Kedah sudah keluar daripada Mufti Datuk Mufti kita. Jadi kita, bagi saya lah, pemimpin-pemimpin agama yang tidak terlibat dalam fatwa lebih baik mereka sibukkan dalam aktiviti dakwah. Serahkan fatwa ini kepada alul fatwa, kepada mereka yang ada otoriti, insya-Allah. Kata Imam Ghazali, "Idza law sakata al-juhal", kalau mereka yang tidak faham itu diam, laqalla al-khilaf, akan sedikit khilaf. So kita minta yang bercakap ni, mufti-mufti kita ada, pakar-pakar yang menumpukan dalam bidang perubatan, dan mereka yang terlibat perubatan, dia mereka yang bercakap. Adapun mereka yang jauh daripada dunia perubatan, dunia fatwa, saya rasa biar mereka sibukkan diri dengan dakwah. Banyak lagi benda yang kita boleh sibukkan. Biar mufti-mufti yang mengeluarkan fatwa rasmi dan kita membantu mufti-mufti insya-Allah di dalam melaksanakan agenda yang mulia ini. Tetapi agenda ini bukan perkara baru Ustaz. Kita tahu bukan hanya vaksin 19 saja, COVID-19 saja. Isu vaksin pneumokokal untuk bayi yang baru lahir, ada saja kelompok komuniti yang akan begitu aktif memberikan ataupun penerangan, kempen sama ada di media sosial, di media arus perdana, dan malang lagi media arus perdana mengambil ruang itu, memberi peluang kepada mereka menerangkan kenapa mereka anti vaksin, menolak vaksin dan sebagainya. Pandangan Ustaz? Pandangan saya mereka seolah-olah macam ingin meraih kasih sayang ya. Sebab benda ini secara waqi', ulama usul menyatakan al-waqi' aqwa syahidin. Secara realitinya, negara-negara yang menolak vaksin ini menghadapi risiko yang tinggi di kalangan rakyat mereka. Jadi bila muncul yang gerakan-gerakan movement sedemikian, seolah ingin mendapat perhatian. Dari perhatian kita banyak kita boleh buat. Kita kempen masjid, kempen perkahwinan, kempen kebajikan, kempen pengangguran. Adapun isu vaksin ini bukan isu main-main ya. Isu kesihatan ini bukan isu main-main. Sebab itu saya perhatikan perlu kepada satu badan yang khas yang membicarakan. Adapun mereka yang tidak memberi otoriti, ucapan mereka itu kita anggap sebagai ucapan yang hanya bersifat angin, dia akan berlalu. Dan kita minta semua bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini melibatkan nyawa. Hifz muqaddamun ala hifzi muru'ah. Sesungguhnya kata Syatibi rahimahullah, menjaga nyawa itu lebih aula daripada menjaga najis. Ya.
Terima kasih Ustaz Fawaz Fadil, pencerahan yang begitu menarik dan begitu berfakta sekali, kerana inilah sedang berlegar di kalangan kita, sama ada di media sosial, di kalangan media perdana dan di kalangan ahli keluarga kita. Sekurang-kurangnya kita dapat menolak ataupun menangkis gerakan seperti ini dan juga menimbulkan rasa kesangsian, rasa was-was ataupun kirsauan apabila kita diminta untuk mendapatkan imunisasi vaksin apabila sampai ke negara kita satu hari nanti. Terima kasih Ustaz Fawaz Fadil, konsultan syariah Telaga Biru Sdn Bhd. Itu saja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi.